Aloha, Assalamualaikum, nama saya Din. Selamat datang ke channel Sifudin. Video hari ni akan dimulakan dengan sedikit backstory. Okay, abang akan ceritakan apa yang berlaku dalam 1 bulan lepas. So, pada pengakhiran bulan 5 sebenarnya, pengakhiran bulan 5 abang ada buat satu video. Kemudian abang lancarkan satu peraduan, satu pertandingan di mana korang kat seluar sana perlu design power sphere korang sendiri dan hantar kepada abang, dan abang akan pilih satu orang pemenang daripada design yang pada abang yang terbaik. So pertandingan design power sphere abang yang berlangsung selama 5 minggu telah pun tamat, dan hari ini abang nak review semua design yang telah dihantar. Abang ada 16 design, jadi abang akan review semua sekali. Apa yang akan berlaku dalam video ni sebenarnya, selepas abang review nanti, abang akan pilih 5 orang finalis. So 5 orang finalis. Video ni abang tak bagi tahu siapa pemenang sebab abang hanya akan pilih 5 orang finalis. Dan kemudian 5 orang finalis ni, design ni abang akan tunjukkan kepada kawan-kawan abang. Okay, mungkin YouTuber lain macam mungkin Vlog Iqbal, Sahlin Hize, dan mungkin even dari Indonesia. Abang akan tunjukkan kepada mereka, nak suruh mereka pilih dari 5 ni siapa yang mereka paling suka. Dan kemudian siapa yang dapat undian paling tinggi, dialah yang menang pertandingan abang. Okay, so hari ni 5 finalis dulu. Abang belum bagi tahu siapa pemenang. Nanti video lepas ni baru kita akan cerita siapa pemenang. Bukan video lepas ni, maksudnya video minggu depan ke apa. Mungkin minggu depan baru abang berikan satu orang pemenang tersebut. Alright, tak buang masa lagi. Abang rasa video ni akan jadi panjang. Jomlah kita tengok semua 16 power sphere yang telah dihantar kepada abang. Okay, design yang pertama adalah kata board. So ini adalah design kata board. Korang boleh tengok sendiri, design dia sangat-sangat complicated. Abang sangat suka dengan dia punya effort. Okay, abang tak cakap abang suka dia punya design, abang cakap effort dia. Okay, dia lukis, ada banyak details. Okay, siap ada warnakan sikit, walaupun bukan warna betul. Kalau dia warnakan warna betul pakai pensel mungkin lebih canak lagi design dia. Tapi design dia sangat-sangat complicated. Abang memang boleh pujilah dengan design kata board ni. Okay, jom kita tengok pasal power kata board. Power sphere kata board dia ada origin, ada backstory. Terdapat sebuah kerajaan berada di planet Raikang yang dihuni oleh alien. Raja di planet itu telah mencipta power sphere kata board untuk digunakan sebagai pertahanan kampung itu. Kata board itu juga telah dijaga oleh keturunan diraja. Okay, satu benda yang abang boleh review, cakap lah, komen sikit pasal benda ni. Power sphere setahu abang dicipta oleh bangsa Atata 3. Kalau kata board ni dia cakap oleh bangsa Atata 3 yang duduk di planet Raikang ni, mungkin abang akan lebih happy dengan backstory ni. Tapi it's okay, abang tak terlalu fokuskan sangat pada benda ni. Asalkan ada backstory yang menarik macam ni pun dah okay dah. Cuma dia tak, orang kata dia tak accurate lah. Okay, kemudian jom kita cerita pasal kuasa. Kuasa kata board ialah menghasilkan katana. Okay, pedang Jepun tu menggunakan kuasanya. Pedang katana yang disediakan oleh kata board lain dari pedang biasa kerana dia disediakan kata board mempunyai kuasa. Okay, dia mempunyai berbeza-beza corak mengikut ciri tuannya. So siapa yang dia buat tu berbeza tau, dia punya pedang dia tu. So tahap 1 dia bagi pedang, okay, berfungsi seperti pedang katana biasa. Pedang tahap 1. Tahap 2, di tahap 2 pedang katananya akan menyala dan membuatkan pemilik pedang dapat tambahan tenaga dan skills. Okay, maksudnya dia enhance lah pemegang dia katana tu sendiri, tambahkan kekuatan dia punya pengguna. Itu tahap 2. Dan tahap 3, pemilihnya akan menggunakan kuasa penuh katana dan menggunakan Susanoo. Siapa yang tak tengok Naruto, korang tak tahu Susanoo tu apa. So basically dia ada bagi gambar. Susanoo tu macam spirit lah. Okay, macam spirit yang biasa dia datang daripada kita punya sendiri punya macam hati dan sebagainya lah. So ini contohnya. Okay, ni contohnya. Ni Susanoo yang besar ni, Susanoo. Yang ni adalah pemilik badan dia, tuan badan dia. Yang kedua, kita ada mirror board. Okay, ini adalah design mirror board. Okay, tahap pertama pantulan kuasa. Dia tak nampak tulisan, tak apa-apa nampak. Tapi kita fokus dulu pada design dia. Abang rasa sebenarnya benda ni ada potensi besar, tapi orang yang menghantar ni dia tak betul-betul lukis. Kalau dia lukis bulatan tu betul-betul bulatan, contoh dia pakai coin 50 sen, lepas tu yang kecil-kecil tu dia pakai shilling 10 sen, ataupun shilling 5 sen. Dia buat bulatan, lepas tu dia lukis muka tu betul-betul. Abang rasa potensi tinggi, cuma dia tak lukis betul-betul. So nampak macam sketchy je, macam sketch je. Okay, so dari situ macam itulah, pada abang boleh lebih baik lagi. Tapi kita tengok kuasa dia.
Tahap 1, pantulan kuasa, memantulkan kuasa serangan lawan, hebat. Tahap 2, salinan kuasa dapat meniru serangan lawan. Tahap ketiga, pembiasan diri, dapat menggulungkan diri dan pihak lawan. Okay, so dia boleh clonekan orang lah. So macam ada sikit Naruto jugalah, macam Kage Bunshin no Jutsu. Yang ketiga, kita ada level bot. Okay, level bot ni, Power Sphere level bot. Power Sphere ini diciptakan selepas data bot dan dijumpai di kawasan gunung. Ia boleh menghadkan kuasa level bagi orang yang dia boleh mengadakan kuasa level bagi kuasa yang tidak mempunyai level. Okay, saiz seperti Bellbot yang ia dapat meningkatkan kekuatan pengguna, warna putih ungu. Alright, so basically dia besar macam Bellbot, kecil je, tapi dia boleh tambahkan level pada karakter kuasa-kuasa yang tak ada level. Dia tak bagi banyak sangat backstory lah, tapi dia cakap jugalah jumpa di kawasan gunung dan sebagainya. Cuma part ni sama dengan abang. Power Sphere diceritakan selepas Databot. Abang pula yalah, sama dengan abang punya, yang abang buat dia Syncrobot, sama je. So there you go, ada sedikit persamaan dengan abang. Yang keempat, desainnya adalah Growing Bot. So ini adalah Power Sphere yang design dia paling berbeza daripada Power Sphere lain dalam keseluruhan 16 orang yang hantar. Sebab design dia tak macam Power Sphere. Dia bukan Sphere. Design dia bukan Sphere. Tapi oleh kerana abang tak pentingkan bentuk dia, walaupun nama dia Power Sphere, sepatutnya bentuk dia bulat, tapi abang tak pentingkan bentuk tu. So abang tengok dia punya part lain lah, part design dia. Design dia comel. Design dia comel, itu yang abang boleh cakap. Design dia comel dan abang tak ada masalah dengan design comel tu. Dan dia juga ambil masa untuk tulis dia punya kuasa-kuasa dan dia punya backstory untuk Growing Bot ni. Jomlah sama-sama kita baca sebab panjang. Power Sphere Growing Bot merupakan Power Sphere generasi pertama yang diciptakan oleh Clam Carbot. Okay, itu pada abang macam abang cakap tak berapa betul, sebab bukan Clam Carbot yang cipta. Clam Carbot tu Clam Carbot kot. Power Sphere ini mempunyai 3 tahap kuasa. Satu, dapat menambah energi manusia, haiwan, tumbuhan, robot dan lainnya atau hidupan akan bertambah energi sebanyak 100 kali ganda dari sebelumnya. Dapat meningkatkan kuasa ke tahap selanjutnya. Contoh, Bobo dapat meningkatkan kuasa tahap 1, tahap 2, tahap 3 dengan mudah. Dan ketiga, dapat menyembuhkan orang yang sakit dan berbagi Power Sphere robot lainnya. Jadi maksudnya tu tahap 1, tahap 2, tahap 3 dia. Dia macam hampir sama tapi dia lebih complicated. Itu yang tahap 1, 2, 3 dia. So dia tulis ni panjang tapi abang macam pendekkan kat atas ni. Dia cakap Power Sphere ni dicipta zaman waktu Power Sphere ni diciptakan sebab zaman tu, masa tu banyak ada peperangan. So banyak robot rosak, banyak manusia yang sakit. Jadi Power Sphere diciptakan untuk perbaiki robot dan juga manusia yang sakit tu. Bentuk Growing Bot ni bentuk dia macam jam pasir, di atas ni ada jam. Jam tu akan berputar pada saat manusia atau alien atau robot atau haiwan atau benda lain hidupan ataupun Power Sphere masuk ke dalam Growing Bot. Jam tu berfungsi untuk mempercepatkan pertumbuhan semua benda dan hidupan. Growing Bot ini susah untuk didapatkan kerana dia berada di lorong waktu. Dia ada di lorong waktu dan lorong waktu itu dijumpai di planet jam. Planet yang berbentuk jam dan planet jam berputar sangat cepat, dan untuk memasuki Growing Bot kita perlu menjawab satu teka-teki yang susah untuk dipecahkan, tetapi kuasa Growing Bot ini sangatlah bagus kerana dapat menambah energi benda dan hidupan, dapat meningkatkan kuasa dan dapat menyembuhkan orang yang sakit ataupun robot-robot yang rosak dan Power Sphere yang gagal dicipta atau rosak. Banyak orang jahat yang mengincarnya, tetapi mereka masih belum dapat dan tidak ada yang tahu di mana keberadaan Power Sphere Growing Bot. Dia juga dapat diperkecilkan oleh penggunanya dan menekan tombol saja tanpa bantuan Power Sphere lain. So there you go. Dia punya kuasa, dia punya backstory dia sangat interesting lah. Tapi design dia je yang pelik sikit. Itulah, itu pada abang lah. Satu lagi ni dipanggil Scanner Bot. So ini adalah Scanner Bot. So benda ni satu masalah, okay. Gambar tak berapa clear. Scanner Bot ini adalah design Scanner Bot macam volleyball sikit. Macam volleyball sikit. Dan bab tangan ni dah cantik dah, dah bulat dah. Tapi bab tangan ni macam dia tak fokus sangat lah. Dan dia ada pengimbas ni. So kita tengok pasal power dia. Nama Power Sphere ini ialah Scanner Bot. Power Sphere ini ialah generasi ketiga. Scanner Bot mempunyai 3 tahap kuasa, iaitu tahap 1 mengimbas dan meniru kuasa pihak lawan, tahap 2 kebolehan mencipta klon, tahap 2 klon sahaja, dan tahap 3 mengubah bentuk berdasarkan pengimbas terhadap Power Sphere lain. Contohnya Scanner Bot imbas Octobot dan dia boleh jadi Octobot. So basically dia boleh
boleh guna, dia boleh jadi macam Octobot selepas dia scan Octobot. Tapi tak tahulah dia boleh guna ke tak kuasa Octobot. Itu orang yang hantar ni dia tak cakap. So abang tak tahu. Seterusnya kita ada Plasma Bot. Ini adalah design yang Power Sphera yang betul-betul Power Sphera. Okay, ini Power Sphera yang kita boleh jumpa dalam siri Bobo Boy. Dan abang sebenarnya pada abang memang walaupun nampak macam macam gila, macam sama dengan Power Sphera yang kita pernah jumpa sebelum ni, tapi dia sebenarnya banyak perbezaan dia dengan benda-benda ni. Jom kita tengok kuasa dia, sebab abang suka kuasa dia. Jujur abang cakap, abang dah baca. So kuasa dia tahap 1 boleh memberikan tenaga sedikit demi sedikit macam cas phone. Bagus dia cakap macam cas phone tu. Tidak, abang tak boleh nak bayangkan. Kuasa tahap kedua boleh memberikan instant energy. Kalau Octobot dah kehabisan tenaga untuk membuka portal, Octobot boleh buka portal lagi satu portal apabila Plasma Bot pakai kuasa tahap kedua. Tapi mungkin Plasma Bot yang habis bateri, so kena cas Plasma Bot pula. Tahap ketiga dapat memberikan unlimited energy selama 6 minit. Bobo Boy Supra boleh tembakan Supra dalam masa 6 minit tanpa henti jika tanpa kemenatan jika Plasma Bot menggunakan kuasa tahap 3. Very good powers, okay. Penggunaan kuasa dia sangat bagus. Dia siap tulis cara menyalurkan kuasa saluran tenaga, kuasa keluar pancaran cahaya dari dalam energy tank. Kalau korang tak tahu energy tank tu apa, ini energy tank, okay. Dia tulis kat sini, energy tank crystal. Boleh menyimpan sumber tenaga, seluruh sumber tenaga. Apabila sudah terlampau penuh dengan tenaga, kristal ni akan berubah warna dan kuasa Plasma Bot upgrade ke tahap seterusnya. So hijau tahap 1, kuning tahap 2, merah tahap 3. Kemudian kita ada Health Bot, generasi keempat. Okay, kuasa 1 boleh menyembuhkan orang dengan cepat. 2, semua penyakit boleh sihat. Penyakit yang mustahil untuk sihat pun boleh sihat. 3, tak ada bekas apapun selepas diubati. 4, dirawat dan diubati dengan kasih sayang. So design dia macam doktor lah. Okay, tapi dia macam yang tadi Growing Bot tu, tapi Growing Bot tu lebih ekstrim daripada ni lah. So idea lebih kurang sama, tapi Growing Bot tu lebih ekstrim. Seterusnya kita pergi ke design. Alright, design yang seterusnya kita ada Pature Bot, P-A-T-U-R-E-B-O-T, Pature Bot. Abang akan tunjukkan korang dia punya ejaan dia. So ini adalah design Pature Bot. Abang tak tahu pada korang, tapi abang rasa design ni adalah design yang paling unik dalam kesemua design. Okay, abang tak tahu kenapa, tapi abang rasa macam tertarik sangat dengan design dia sebab cara yang dia sampaikan tu agak unik lah. Pature Bot ni, nama dia sebenarnya datang dari past dan future. Okay, masa lepas, masa akan datang, past, future, Pature Bot. So dia adalah Power Sphera generasi kelima. Dia mempunyai kuasa untuk mengubah kita kepada versi masa depan atau versi masa lalu kita. Contoh, abang sekarang umur 28, abang boleh kembali masa abang umur 10 tahun, ataupun abang boleh pergi ke umur abang 40 tahun nanti. Sebab abang boleh pilih lah. Okay, tapi kelemahan dia bila kita kembalikan masa, okay, kita kembalikan masa, orang lain yang di sekeliling kita, orang yang kita sayangi akan kehilangan 20 tahun kehidupan dia. Ataupun sama banyak lah, bukan 20 tahun, sama banyak dengan kita. Contoh, abang cakap, okay, saya nak kembali jadi umur 18 tahun, 10 tahun ke belakang. Orang yang abang paling sayang akan kehilangan 10 tahun. Okay, so yeah, basically kuasa dia macam tu. Abang sebenarnya jujur abang cakap kepada yang hantar ni, awak tahu lah awak siapa. Abang tak berapa faham dengan kuasa dia, tapi abang rasa kuasa dia sangat unik. Dan percayalah cakap abang dah tengok semua 16 design. Ini adalah kuasa yang antara paling unik sekali. Dan memang tak ada orang buat kuasa macam ni. So kita ada backstory dia. Backstory ni, Pature Bot ni dia tak tahu tentang kelemahan kuasa dia yang abang cakap tadi tu. Kelemahan dia bila dia gunakan tu, orang yang disayangi akan hilang. So dia cerita dia macam ni. Pature Bot jumpa satu lelaki, nama dia Roy. Roy ni dia suka kutip barang-barang antik dan sebagainya. Suka barang-barang antik dan sebagainya. So Roy ni dia jumpa Pature Bot, dia beli Pature Bot daripada orang. Kemudian dia jaga Pature Bot. So dia jaga Pature Bot lama, dan masa Roy umur 20-an, Roy dah jumpa. Lepas tu dah lebih kurang dalam berapa puluh tahun Roy jaga dia. Akhirnya masa umur Roy yang ke-40, Pature Bot cakap, okay, aku akan gunakan kuasa aku untuk kembalikan kau masa umur kau 20, masa-masa kita baru jumpa dulu. Okay, so Pature Bot gunakan kuasa tu, Roy pun ambil lah kan. So Roy pun sukalah dengan benda tu. Wah, aku dapat jadi muda balik. Okay, tapi esoknya Roy dapat terima panggilan bahawa ayah kepada Roy meninggal dunia secara tiba-tiba. So Roy ni, dia sedih gila sampai dia jadi depression. Okay, tapi lama-kelamaan Pature Bot dapat pujuk Roy balik. Dan lepas tu Pature Bot belajar sebenarnya Pature Bot lah punca ayah Roy meninggal dunia.
So Roy ni dapat hidup sampai tua lah, dan dia meninggal dunia. Dan sekarang Butcherbot tengah jaga rumah Roy bersama adik Roy. Dan Butcherbot kira happy lah sebab sekarang dia dah ada tuan baru adik dia. So basically macam tu lah cerita dia. Seterusnya kita ada Chefbot. So Chefbot ni adalah Pausfera kesukaan apa? Pausfera idaman apa? Chefbot ni Pausfera dia boleh memasak. Okay, jom kita tengok dia punya kuasa. Sebelum Chefbot dia upgrade resepi makanan dia cuma resepi alien, tapi selepas dia upgrade resepi ditambah resepi bumi. Jadi memang sedaplah masakan daripada Chefbot ni ada resepi bumi sekali. Chefbot ni saja lebih besar dari Ochobot tapi lebih kecil dari Mechabot. So dia tengah-tengah. Dan dulu mata Chefbot macam style mata Ochobot yang lama, tapi selepas dia pun dia upgrade, mata dia jadi digital, dan tempat ruangan mata dia tu boleh digunakan untuk jadi screen untuk dia ajar tutorial memasak kepada orang lain. Bukan saja dia boleh masak, tapi dia juga boleh mengajar orang lain memasak. Dekat sini ni dia akan jadi screen. Okay, unik dekat situ, abang suka. Dan tangan dia tu boleh berubah jadi pisau, jadi sudip, jadi apa, dia boleh memasak. So Pausfera ni macam made bot. Kan ada kan bibik bot. Bibik bot kan kerja dia macam yalah jadi bibik. So Chefbot ni samalah sistem dia, lebih kurang sama. Kemudian kita ada Jetbot. Ini adalah design Jetbot. Okay, cuma orang yang hantar ni dia hantar terlalu banyak gambar, abang confuse sikit lah. Tapi ini adalah Jetbot. Kuasa Jetbot boleh naik di udara dan dia boleh mematikan alat komunikasi, dan dia akan menembak roketnya sesiapa yang cuba menangkap. Itulah kuasa Jetbot. So dia ada tunjuk lah. Okay, contoh dekat tepi ni, ni adalah untuk matikan komunikasi, ini pula untuk terbang, ni untuk minta tolong, roket ini untuk menyerang di udara. So dia basically jadi jammer lah, dia boleh jam orang punya communication system. Seterusnya kita ada ini. So ini adalah design yang dihantar yang paling complete. Okay, even lebih komplit dari yang tadi, yang Butcherbot. So kita ada Claybot, dan tengah-tengah tu adalah design Claybot. Okay, dia ada tanah liat campur dengan teknologi. So dia bagi tahu kuasa tahap pertama untuk Claybot, dia boleh mencipta apa-apa senjata. Tahap kedua dia boleh mencipta lebih kurang robot sendiri, armor sendiri. Dan tahap ketiga dia boleh mencipta benda yang hidup macam Ultraman ke macam Godzilla ke, daripada dia punya tanah liat. So Claybot tu, Clay tu tanah liat. Kuasa tanah liat boleh membentukkan dan mencipta apa sahaja peralatan yang digunakan oleh penggunanya untuk berlawan. Kuasa ini memerlukan kreativiti dan cepat dan tinggi untuk mencipta sesuatu objek. So itulah dia design Claybot. Dan kalau korang tengok balik, ini benda yang abang tak expect. Abang tak minta pun macam ni, tapi dia bagi abang. So abang memang sangat happy dengan gambar ini. Okay, dia siap tunjuk waktu tidur, dia siap tunjuk dia siap tunjuk emosi, waktu marah, waktu sedih, waktu malu, waktu gembira, waktu terkejut. Ni ada tambah lagi satu tapi dia dah padam. Kemudian dia siap bagi tahu abang kelemahan. Okay, agak sukar untuk mencipta berbentuk objek jika terkena air. So itulah dia Claybot. Seterusnya kita ada Lohobot. Kuasa dia adalah hologram. Kuasanya boleh bergabung dari kaki manusia hingga kepala manusia. Dia boleh meningkatkan kebolehan manusia dan menjadi hologram ketika terkena serangan lawan. Tetapi kuasa ini perlu menggunakan stamina manusia yang banyak. Kuasanya juga lemah dengan air. Kalau korang tengok balik, abang tak cerita pasal design. Sebab design lukisan dia cantik, tapi abang tak faham kenapa dia lukis macam ni. Abang serius tak faham kenapa dia lukis macam ni. Kenapa dia tak letakkan ini dekat sini. Okay, mungkin dia nak jadi macam dia nak bagi tahu abang benda ni, muka ni boleh jadi keluarkan dari hologram. Tapi abang tak nampak benda tu. Okay, abang tak nampak yang ini muka ni ditolakkan ke atas. Mungkin kalau dia macam buat line ke, mungkin abang macam, oh ni adalah hologram muka dia yang ditolak ke atas. Tapi abang faham lah kenapa. Dan ini kuasa dia sebenarnya agak unik. Kalau kita boleh gunakan kuasa ni memang bagus lah. Alright, Pausfera seterusnya adalah Roombot. Roombot ni dia boleh membersihkan tempat tu. So kalau macam kita ada robot bilik sepa, robot tolong kemas, dia akan kemaskan. Dia akan sapu sampah, dia akan vacuum, dia akan lap. Itulah robot. So ini adalah design robot basically. Dan itu macam dia punya lukisan-lukisan dekat belah kanan ni. Ni semua ni. Ni dari atas, ni dari tepi, ni dari depan. Apa yang abang suka tentang robot ni adalah dia punya karakteristik dia. Okay, dia tak boleh bercakap, tapi dia boleh bercakap, dia berkomunikasi mempunyai daripada sign language ataupun bunyi pip 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 pip. Okay, lepas tu dia tukar warna dia mengikut dia punya emosi. Kalau merah mungkin dia marah. Okay, lepas tu dia boleh type dekat komputer lah. Dia ada penyapu dan juga ada penyodok. Okay, pisau tu sebab ada backstory dia. Nanti abang cakap sini ada gambar ni, ada pisau kan. Nanti dia ada backstory dia. So dia macam dia rumba. Korang tahu kan yang
yang mesin yang dekat atas lantai pusing dalam rumah tak. So basically inilah dia, okay, room bot. Okay, so main function dia adalah untuk membersihkan melalui tangan ataupun menjadi vacuum. Itulah dia kuasa dia. Dia sebenarnya datang dengan beberapa, originally dia barang-barang kebersihan, tapi selepas dia boleh bergerak sendiri, AI dia aktif, dia boleh gunakan pisau dan chainsaw. Maksudnya dia boleh berlawan lah kalau diperlukan berlawan. Sebenarnya dia ni diambil oleh satu kumpulan Space Pirates. Space Pirates ni apa tu, lanon space lah, lanon angkasa. Okay, tapi lanon angkasa ni dia tak ada side. Okay, dia bukan under side lanon apa, dia lanon yang neutral. Okay, lepas tu dia jadikan Space Pirates ni kawan dia. Kemudian pirate ni yang bagi dia pisau ni, dan kemudian dia ambil pisau ni, dia gunakan untuk basically lawan bersama mereka dan self defense lah. Okay, dan dia tulis kat sini, Tapops tak perlu ambil rombot ni atas mereka sebab rombot ni tak disalahgunakan. Pirates tu baik dengan dia pun sayang Pirates tu. Seterusnya kita ada Power Sphera ni yang diberikan nama Wheelbot. Okay, so bentuk dia bentuk tayar, dan ini adalah rupa Power Sphera ni. Abang cakap jujur, lukisan kemas tapi dia tak terlalu kepower spheraan. Okay, abang biasanya kalau Power Sphera ni abang expect nampak tangan dekat sini, lengan ke apa dekat sini, lepas tu mungkin ada macam mata ke kat sini ke. Okay, abang faham. Okay, kalau kau cakap Power Sphera ni dekat tengah-tengah, so kita tak nampak Power Sphera ni. Kena pusingkan Power Sphera, baru nampak Power Sphera dekat dalam, dekat tengah-tengah kan. Sebab nama dia wheelboard, macam tayar tengah-tengah, macam dekat bahagian rim tu yang Power Sphera ni. Kalau betul lah macam tu, maksud awak kena tunjuk dalam gambar. Kalau lukis macam ni kosong bagi abang memang tak boleh buat apa-apa. Jadi abang nampak ni je, so ni je lah markah yang abang bagi, betul So nama dia Wheelbot, dia generasi yang ke-7. Kuasa dia adalah supercharge. Dia meningkatkan kelajuan benda-benda yang dia bagi. Dia boleh, maksudnya dia boleh lajukan diri sendiri, dan dia boleh lajukan pemilik dia. Itulah kuasa dia. Dia tulis kat sini tinggi dia 1.2 meter dan lebar dia 1 meter. Adik ni tak sedar 1 meter. Besar tau, tak 1 meter macam ni tinggi ni. Dari lantai sampai sini. Tinggi tau dik, serius tinggi. Lokasi Cabara, mungkin Cabara G11 Aria. So abang suka bila orang bagi nama lokasi yang korang cipta sendiri. Itu unik, abang suka. Power Sphera Wheelbot dicipta sebelum motorboat. Wheelbot bergerak dengan menggunakan tayar yang terletak di tengah badannya. Wheelbot telah dihantar oleh kelang kabut ke satu planet yang bernama Cabara yang terletak di sektor G11 Aria untuk bersembunyi dari lanon angkasa. Lagi, Wheelbot juga perlu mencari seorang yang boleh dijadikan tuannya. Lokasi Wheelbot yang terletak di planet Cabara hanyalah lokasi terakhir dari Wheelbot, kerana lokasi dari Wheelbot telah hilang. Kemungkinan Wheelbot telah dicuri oleh lanon angkasa. Kemudian kita ada design second last, iaitu Sleepbot. Power Sphera yang digunakan untuk membuatkan pengguna dia tidur. Okay, abang perlukan Sleepbot sebab sekarang dah lewat malam, abang perlu tidur. Tapi abang tak ada Sleepbot, dan ini adalah design Sleepbot. Okay, abang kena blurkan nama dia sebab abang tak nak orang tahu siapa yang hantar. Tapi there you go, ini adalah design Sleepbot. Sangat simple, itu sahaja yang dibagi. Nama Sleepbot kuasa boleh buat orang tertidur. That's it. Okay, so Power Sphera yang terakhir adalah Wizardbot. So ini adalah Power Sphera terakhir. First kali tukang hantar, anda tahu anda siapa? Lukis kalau terang sikit bagus sikit. Tetapi this is definitely very nice. Okay, abang suka dengan design dia. Dia nampak macam Power Sphera, dan nama dia dan design dia sangat masuk, sesuai dengan satu sama lain. Dan dia siap bagi tahu size sama besar dengan Wizardbot. Dan Wizardbot mempunyai kuasa yang sangat-sangat unik. Dia tidak mempunyai level 1, 2 dan 3, tapi dia mempunyai banyak kuasa-kuasa yang berbeza. So dia tulis kat sini 34 tahun lepas, kapal Tapops TL-35 telah menghantar beberapa Power Sphera termasuklah Wizardbot, dan kemudian hilang without a trace. Kemudian ada Power Sphera yang telah macam terbelah dua, dijumpai di Gorumo A335 sektor. Satu lagi bahagiannya hilang. Ramai yang cakap bahagian tu adalah Wizardbot, tapi ramai yang cakap mungkin tu bukan Wizardbot, benda yang berbeza. Mereka bawa bahagian yang mereka baru jumpa tu untuk repair. Kemudian lepas repair, Power Sphera yang mereka cuba repair tu, bahagian yang mereka cuba repair tu pun hilang juga. Dan kemudian bila mereka check di ruangan CCTV, okay, nak tengok kenapa Power Sphera yang bahagian yang mereka jumpa ni hilang, mereka cari tapi tak boleh sebab tiba-tiba kamera tak clear. So adakah ini Wizardbot yang cuba melarikan diri pada alien jahat? Kita pun tidak tahu.
Okay, so basically itulah backstory dia, penuh dengan misteri. Okay, dan abang nak tunjukkan korang kuasa dia pula. So dia tulis atas kertas macam ni, tapi abang cuba baca lah, dan dia buat dalam bahasa Inggeris, which is abang tahu dia ni, abang tahu yang hantar dia orang Malaysia tu, abang cakap buat dalam bahasa Inggeris. It's okay though. History/facts. Created on the 6th Jan. So ni adalah Power generasi yang ke-6. Dia tidak mempunyai power yang 3 kuasa berbeza, tapi dia tidak mempunyai level 1, 2 dan 3, tapi dia mempunyai 28 spells. Okay, sebab dia wizard board, dia macam ahli sihir. So dia ada 28, dia punya 28 jenis spells yang berbeza lah, macam Harry Potter. Harry Potter tahu 3 je, buat ni tahu 28. Ada power dia boleh ditambahkan jadi level 2, level 3, tapi ada yang tak ada. Ada yang satu level sahaja. Dan orang yang gunakan wizard board ni boleh gunakan kuasa wizard board lebih dari satu kuasa wizard board. So yang wizard board ni kuasa dia banyak jenis, so kita boleh pilih lah untuk gunakan. So apakah kuasa dia? Abang nak baca satu-satu, akan ambil masa 15 jam setengah. Alright, finalis pertama kita adalah Zakuan dengan design kata board dia. So ini adalah finalis pertama kita. Abang pilih berdasarkan design dia, berdasarkan power dia, dan juga bonus point yang dia dapat. Okay, abang tak bagi tahu korang lah berapa point yang dia dapat, tapi dia ni antara yang tinggi lah, so 5 yang terbaik. Kemudian Power yang kedua datang dari Aldi Ramadan Maulana. Aldi dapat dengan design growing board ni. Walaupun seperti abang cakap tadi, growing board tak macam Power, tapi abang suka berfikiran yang luar dari kotak, so abang ambil design ni. Abang suka dengan kuasa dia, abang suka dengan backstory dia. So yes, sebab itulah Aldi terpilih. Design seterusnya kita ada design dari Amber Lavender, iaitu pecua board ni. Abang dah cakap korang tadi, sangat-sangat unik design dia, dan kuasa dia pun sangat unik. Okay, antara yang paling unik pernah abang tengok. So abang sangat suka dengan Power ni, dan abang pilih dia obviously. Selanjutnya kita ada Nashawan. Okay, Nashawan ni yang dihantar iaitu Clayboard. Abang sangat suka dengan apa yang Nashawan buat dengan Clayboard. Jujurnya Nashawan tak bonus dia tak ada banyak dapat sangat. Okay, tapi oleh kerana dia punya power dia abang suka, dan design dia memang gempak gila. Jadi pada abang lah design dia gempak, jadi abang pilih design daripada Nashawan, so Clayboard. Terakhir, last but not least, di finalis kita yang kelima adalah Anubius Man yang hantar Wizard Board. Okay, so Wizard Board yang tadi yang terakhir kan. So Wizard Board ni dia adalah finalis kita yang kelima. Abang suka dengan Wizard Board ni. Abang tak tahu kenapa abang suka sangat dengan design dia. Abang bayangkan dia adalah Power yang berbentuk bulat tapi dia pakai topi. So abang nak tahu lebih, kalau boleh mungkin Anubis boleh cerita lebih dengan abang pasal Wizard Board ni. So there you go. Okay, so abang dah pilih 5 orang finalis. Sekarang abang akan hantar gambar-gambar ni beserta mereka punya backstory dan sebagainya. Abang akan hantar kepada kawan-kawan abang, YouTuber lain kot. So suruh diorang pilih satu yang diorang suka, dan kemudian minggu depan, lagi satu minggu, abang akan buat video macam ni juga untuk bagi tahu pemenang untuk di pertandingan design Power ni. Okay, so kena tunggu lagi seminggu. Abang harap korang boleh tunggu. Sebelum abang habiskan video ni, abang nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang join, ke semua 16 orang. Korang semua memang terbaik. Abang janji lepas ni abang akan buat lagi pertandingan macam ni, so korang jangan rasa sedih, sebab ada lagi chance lepas ini. Okay, ada giveaway dan ada pertandingan insyaAllah pada masa akan datang. Dan abang akan buat pertandingan dengan lebih baik lah. Abang akan terangkan semuanya dengan lebih terang supaya korang faham setiap satu. Okay, tak ada yang confuse dan sebagainya. Ini kali pertama abang buat macam agak kelang-kabut sikit, tapi mungkin lepas ni akan jadi lebih baik. Itu yang abang cuba buat lah. Okay, mungkin depan ni abang boleh collab dengan YouTuber lain, dan kita boleh buat sama-sama dekat channel dia, dengan channel abang. Okay, abang tu tak tahu lah, tapi buat masa ni itulah dia. Abang memang nak buat lagi. Abang suka buat, abang suka dengan karya korang. Korang semua memang terbaik. Okay, 16 orang yang hantar ni, korang semua memang hebat-hebat belaka. Siapa yang tonton sampai waktu ni boleh komen jumpa bulan Disember, sebab abang plan untuk buat yang part yang satu lagi nanti dalam bulan Disember nanti. So jumpa bulan Disember kalau korang tengok sampai part ni. Ribuan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kepada members. Terima kasih kepada members, kena cakap. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.